Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambung semula pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita ambil daripada apa yang akan kita huraikan pada pagi ini. Tuan-tuan, di antara keistimewaan Al-Quran adalah berhubung dengan kisah ataupun cerita yang selalu Al-Quran bawa kepada kita sebagai panduan dan pengajaran. Antaranya, kalau kita tengok tadi di dalam ayat yang dibaca oleh imam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan berkaitan dengan dua orang isteri. Yang pertama, Allah menceritakan tentang isteri seorang nabi. Yang kedua, isteri kepada Fir'aun. Kedua-dua mereka ini, isteri kepada seorang nabi, tidak beriman kepada Allah. Manakala isteri kepada Fir'aun ni, dia beriman kepada Allah. Kedua-dua perumpamaan ataupun contoh ini sangat menarik. Bagaimana Allah menggambarkan berada dekat dan hampir dengan seorang Nabi tidak menjamin bahawa dia akan beriman. Berbeza, walaupun menjadi isteri kepada Fir'aun, tetapi hidayah, iman telah pun sampai kepada wanita tersebut. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, di antara kisah yang ada dalam Al-Quran yang menarik, yang boleh kita ambil sebagai pengajaran, apa yang akan kita sebut juga pada pagi ini, berkaitan dengan suatu peristiwa yang berlaku, disebut oleh sebahagian ahli tafsir, ia berlaku kepada Bani Israel. Tuan-tuan boleh tengok kisah ini secara lengkap di dalam suratul Kahfi ayat 32 dan 33. Allah menyambung pada ayat-ayat yang seterusnya. Kalau kita selalu baca berkaitan dengan sahib jannatain, kisah ini terkenal pada ayat suratul Kahfi ayat 32. Kalau tuan-tuan boleh balik buka, boleh balik tengok tafsir, menarik ceritanya. Sedikit kita akan sentuh dan singgung dalam kelas ini, iaitu berkaitan dengan perumpamaan yang Allah sebut tentang seorang lelaki bersama dengan saudaranya. Lelaki itu dikenali dengan gelaran yang disebut oleh Al-Quran sahib jannatain. Jannah ni apa dia? Jannah ni syurga, tetapi asal perkataan Arab jannah bererti kebun. Jadi kisah yang akan kita bincangkan ini atau kita akan dengar pada pagi ini berkaitan dengan dua pemilik, seorang pemilik dua kebun. Sahib, pemilik jannatain, dua kebun. Sakan ni dia ada dua kebun lah, sahib jannatain. Kita tengok sedikit apa yang Allah cerita tentang kisah ataupun peristiwa yang berlaku ke atas pemilik kebun ini. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab
wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma dhar'a kiltal jannataini atat ukuluha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Allah menyebut dan ceritakanlah dan berikanlah wadrib dan berikanlah kepada mereka masalan seperti ayat yang disebut ataupun dibaca oleh imam tadi juga berkaitan dengan masalan ni apa? Misal, perumpamaan, contoh, suatu perumpamaan, suatu pengajaran untuk diambil iktibar oleh kita orang yang beriman. Berkaitan dengan rajulaini, dua orang lelaki yang mana ja'alna li ahadihima jannatain. Dua orang lelaki ini, salah seorang daripada mereka itu kami berikan kepadanya jannatain, dua kebun. Yang seorang lagi itu ada dua kebun, yang seorang lagi itu apa kebun pun dia tak ada. Yang seorang lagi itu Allah kurniakan kekayaan, ada dua kebun, hebat, harta yang banyak. Yang seorang lagi ni, saudara dia yang seorang lagi ni tak ada apa, miskin. Kebun pun tak ada, harta pun tak ada. Kebun yang Allah bagi pada si fulan yang pertama ni, min a'nab, daripada inab, anggur. Bukan setakat itu, wa hafafnahuma binakhlin, dan di sekitar kebun anggur itu kami tumbuhkan pula nakhl, tamar, kurma. Dah tengah tu ada anggur, di sekitar kebun itu ada kurma, ada nakhl, ada tamar. Sakanah wa ja'alna bainahuma dhar'a, dan adalah juga di sekeliling kebun-kebun itu, selain daripada anggur, selain daripada tamar, ada juga buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tuan-tuan, Allah apabila dia sebut dekat kita nikmat dalam Quran, dia sebut kebun atau dia sebut syurga, itu pun perkataannya daripada kebun. Apa hebatnya kebun ni sehingga akan bila nak buat contoh pun dia sebut kebun. Tuan-tuan, Al-Quran dia turun di kalangan orang Arab. Al-Quran dia turun di kalangan orang Arab. Dan seperti mana yang tuan-tuan tahu, Al-Quran ni turun di Mekah. Dan Mekah ni keadaannya macam mana? Seperti mana yang digambarkan oleh Hajar alaihissalam ketika mana dia ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dia kata wadin ghaira zi zar'a. Mekah ni tuan-tuan nak faham bahasa Quran ni. Mekah ni wadin, lembah. Wadin ni lembah, wadi ni lembah. Wadi ni lembah. Pasal itu dia mudah banjir. Dia mudah banjir, dia lembah. Kan? Dia jadi macam apa? Turun, bukit-bukit tu dia menurun di situ. Pasal itu di sekeliling dia tu bukit. Ghaira zi zar'a, yang tidak ada apa-apa tumbuhan. Kering kontang. Orang pun tak ada. Pasal apa orang tak pi? Pasal tak ada apa? Sumber air tak ada, tanam-tanaman tak ada, nak makan pun tak ada.
Nak bercucuk tanam pun tak boleh. Jadi orang tak duduk di situ, orang tak pi, tak menarik. Sebab itu hari ini manusia ramai pergi ke Mekah. Dan kemarin bermulanya penerbangan yang pertama, orang pergi menuju ke Mekah. Kalau kita fikir tuan-tuan, kalau tidaklah kerana adanya Kaabah, tidak adanya Masjidil Haram, kita pun ingat tak teringin sikit pun nak pergi ke Mekah. Tak ada apa yang menarik di Mekah. Tak ada apa yang kita kata seronok di Mekah. Tetapi manusia pergi beramai-ramai, berpusu-pusu dari serata dunia ni kerana apa? Kerana titah perintah Allah. Sebab itu Allah apabila dia memilih untuk menjadikan Kaabah itu terletak di Mekah, dia pilih tempat yang tak ada tarikan. Orang pergi ke Mekah bukan kerana cuaca dia cantik, bukan kerana cuaca dia sejuk, bukan kerana pemandangannya indah. Macam tuan-tuan duk kata lah, orang nak main Perlis ni apa yang ada, orang tak main lah, tak ada apa. Jadi Mekah tak ada apa, tak ada tarikan, tak seronok pun. Pasal tu ada orang pi dia jemu, tak menarik kan. Tetapi manusia dia pergi ke Mekah itu semata-mata kerana titah perintah Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah, dan kita tak ada pilihan. Allah mengajar ikhlas. Bila kita pergi sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bila keadaan macam tu, di antara benda yang sangat menarik orang Arab ni, ni tuan-tuan kena faham ni, bila kita baca ni baru kita dapat dia punya feel tu, rasa dia tu. Jadi orang Arab ni, di antara benda yang sangat menarik, yang sangat seronok, yang sangat hebat bagi dia, kebun lah, oasis, kan. Sebab itu dia suka mari Malaysia, ataupun dia suka pergi negara-negara yang hijau ni. Pasal di tempat dia tak ada. Sebab itu kalau tuan-tuan tahu atau tuan-tuan pernah pergi di antara kawasan yang sangat cantik, yang menjadi tumpuan dan menjadi pilihan orang nak pergi ke bercuti dan sebagainya, sekarang ni ramai orang pergi ke Taif. Taif cantik, tanah tinggi, hijau kawasan dia, kebun-kebun banyak di Taif. Dan kalau siapa-siapa yang ada kesempatan, sekarang ni dah boleh pergi ke Taif. Ada cable car. Di Taif ada cable car, boleh naik, boleh melawat, kan, cantik. Jadi Quran bila dia cerita kebun. Kebun ni sebab apa? Sebab orang Arab dengan kebun ni memang dia sangat ta'ajub. Dia sangat seronok. Sebab itu bila Allah cerita pun, cerita macam mana? Tuan-tuan tengok Quran dia cerita apa? Allah kata wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, dan berikanlah khabar gembira, ceritalah tentang khabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang beriman, orang yang beramal. Nanti dia dapat apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu kebun yang mengalir di dalamnya sungai, di dalamnya ada buah-buahan. Kalau tuan-tuan tengoklah, perasan bila Allah cerita tentang Quran, Allah akan cerita sungai, cerita buah-buahan, cerita kebun. Sebab apa sungai, kebun dengan buah-buahan ni menjadi nikmat yang Allah selalu gambarkan? Pasal orang Arab yang ni memang dia sangat sukalah. Jadi mungkin kita bila baca ni tak berasa sangatlah, pasal kita di sini ni memang dah biasa dengan kebun ni, kan? Allah cerita dalam syurga ada kebun, dalam syurga ada buah, dalam syurga ada sungai. Orang yang duduk di padang pasir bila dia dengar ni satu benda yang sangat hebat lah. Itu antara kenapa Allah bila dia nak cerita contoh nikmat, dia sebut kebun, dia sebut sungai, dia sebut buah-buahan, kerana faktor ketika itu orang Arab memang sangat ta'ajub dan sangat suka kepada kebun. Termasuklah cerita yang kita nak cerita ni pun cerita kebun. Cerita kebun.
Kebun yang kawan ni dapat ni, kalau kita tengok dalam ayat ini, dia ada anggur, dan ketika itu tanaman yang sangat menarik ataupun sangat hebat anggur lah. Kebun dia tu kebun anggur, ada kurma, kemudian ada air sungai yang mengalir di dalam kebun tu. Ini grade A lah. Grade A kan. Malangnya tuan-tuan. Ini yang Quran cerita ni sebagai pengajaran. Dua orang yang bersaudara ni, yang Allah bagi kebun yang hebat, bukan satu, dua kebun. Bukan satu, dua kebun. Yang seorang lagi ni tak ada apa. Inilah yang kita panggil apa? Fitnah. Agak-agak tuan-tuan lah, mesti tuan-tuan dah boleh tuduh dah pun. Dah boleh teka dah. Yang bagus hak mana? Hak bagus? Hak yang beriman, yang selamat, yang bertakwa, hak mana? Tak habis lagi tafsir, tapi tanya authority lah. Sebab apa? Pasal saya boleh teka lah. Pasal ini memang tabiat, fitrah. Memang duk jadi lagu tu. Dua orang ni, seorang beriman, seorang lagi kufur, seorang lagi masuk syurga, seorang lagi masuk neraka, seorang lagi ni suka sedekah, seorang lagi ni kedekut paik, seorang lagi ni sombong, seorang lagi ni tawaduk, seorang lagi ni suka bagi makan, seorang lagi ni berkira. Siapa diakah di antara dua tu? Hak bagus tu hak mana? Hak yang tak ada apa. Lagu tu selalu tabiat manusia lagu tu. Hak tak ada apa hak main masjid pun. Hak ada tu korang lah sikit. Quran sampai kita, Quran buat contoh perangai manusia ni sampai kita boleh tahu dah. Tak ada habis cerita boleh tahu. Sekali hak yang tak guna tu, hak ada kebun, hak kaya tu, pasal apa? Itulah sifat manusia. Sampai kita boleh tuduh, sampai kita boleh dengar awam kita tak sekali hak nak lawan Tuhan, hak ada kurma tu. Sungguh pasal itu tuan-tuan, nikmat yang benda yang paling bahaya ni kaya. Pasal yang duk jahanam dalam Quran yang kita duk baca ni semua yang kaya. Qarun kaya, Firaun kaya. Dan sehingga kita nak baca ni, nak baca yang dua pemilik kebun ni, yang lingkup tu yang kaya. Pasal itu Quran sebut apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran kata sesungguhnya harta benda dan anak pinak adalah fitnah. Selalunya yang selamat, yang beriman, yang bertakwa, siapa dia? Yang miskin, yang susah, yang tak ada apa. Yang kaya, yang Allah kurnia, selalu Allah cerita musnah, selalunya tak beriman. Ini yang berlaku. Tuan-tuan pun boleh tahu kan? Nampak? Maka dah tahu tu nak buat lagu mana? Dah tahu tu nak buat lagu mana? Dah tahu dah merli dah faham sangat dah. Yang kaya ni selalu Quran dengan hadis akan cerita depa ni lingkup. Baca pilah hadis mana pun selalu yang kaya ni akan musnah, akan kufur. Maka tuan-tuan belajar daripada kisah tu, kalau kaya lah, jangan jadi macam tu lah. Itu saja. Bukan kata tak payah kaya. Saat ni balik pergi jual harta habis pula. Tak payahlah, simpanlah. Cuma jangan jadi macam dalam tu lah kan. Kita tengok sikit perangai kelaku dua orang ni. Kelaku ataupun sikap dua orang ni ada dalam kehidupan kita. Allah sambung pada ayat yang berikutnya, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dia kata apa? Dia kata apabila pemilik dua kebun yang kaya ni, dia masuk ke dalam kebun dia, ini pengajaran untuk kita ni, masuk dalam kebun dia, dia jadi sombong dan cakapan dia tu takabbur. Dia cakap tinggi. Dia kata ini semua daripada titik peluh dan kepandaian dia.
Ini semua daripada usaha dia. Ini semua adalah daripada apa? Daripada kepandaian dia. Dan dia berbangga-bangga dengan harta kebun dia. Kawan saudara dia, adik-beradik dia yang tak ada apa tu, dia kata apa? Dia kata kalaulah hang masuk ke dalam kebun ni seelok-eloknya, hang bila rasa takjub, rasa terpegun dengan hebatnya, besar, cantik, suburnya kebun ni, janganlah duk cakap tinggi sangat. Janganlah sombong sangat. Nanti Tuhan tarik habis, dia kata. Dia peringat, dia bagi tazkirah, dia ingatkan saudara dia. Dia kata apa? Alangkah eloknya iddakhalta jannataka, apabila hang masuk ke dalam kebun hang ni, qulta, hang sebutlah masya Allah, la quwwata illa billah. Ini satu adab kita bila tengok benda yang hebat. Tuan-tuan, ayat ini ataupun kisah ini ajak kita apa? Ajak kita supaya bila kita tengok sesuatu atau kita dapat sesuatu, kita sebut masya Allah. Kita takjub. Tuan-tuan tengok macam kawan ni kan, dia tengok kebun dia hebat, dia terlupa. Dia tak sebut Allah, dia sebut diri dia. Dia puji diri dia, dia bangga dengan diri dia. Kawan dia kata jangan duk ada perangai lagu tu. Bila masuk dalam kebun ni, aku nak pesan, nak ajak dekat hang, sebut masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, satu benda kita nak sebut kat tuan-tuan lah, sebagai peringatan untuk saya dan kita semua. Di antara benda yang Nabi sebut bahaya berlaku dia apa dia? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bila kamu tengok sesuatu, kamu lupa kepada Allah, kamu tak sandarkan kehebatan itu kepada Allah, Nabi sebut dalam hadis Ibnu Majah, kamu akan terkena sihir ain. Sihir ain. Sihir ain ni dia berasal daripada pandangan mata. Kita dah pernah ulas, dah pernah bahas. Ain ni yang duduk suka buat gambar dalam Facebook, yang suka buat gambar dalam Instagram ni, jaga-jaga. Yang nak kena ain tu siapa dia? Yang tengok ke yang ditengok? Pasal tu kita jangan duk boh sangat gambar dalam Instagram, boh sangat gambar dalam Facebook ni. Kan? Tambah-tambah hak laki bini tu kan. Jangan duk bergalak sangat. Dia kata ustaz bini dia api-api lah, dia nak cium ke, dia nak peluk, betul lah kan. Bolehkah kita tunjuk atau kita pamerkan kemesraan ni? Kita bahas sikit bagi-bagi ni, bagi cerah mata. Boleh tak boleh kita pamerkan kemesraan di antara suami isteri ni di khalayak ramai? Boleh tak? Hak yang bukan suami isteri tu tahu dah haram. Kan? Yang marka, yang tunang tu tahu dah kata haram. Ni hak laki bini, suami isteri. Boleh tak kita nak bermesra-mesraan di khalayak ramai? Kita nak peluk, nak cium, nak buat ni lah aksi-aksi intim. Boleh tak? Ramai orang bila kita tanya, dia berkata boleh lah. Pasal apa? Pasal halal. Tak boleh. Walaupun bini kita. Dia kata kalau bini orang tak boleh lah ustaz. Kalau bini kita pasal apa? Tak boleh. Sah, halal untuk kita. Kita dah menikah dengan dia. Tuan-tuan, dalam Islam kita ada bab dia panggil muru'ah. Bab maruh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Nabi kata seburuk-buruk manusia. Siapa dia? Seburuk-buruk manusia. Manusia yang paling buruk, teruk dia siapa dia? Yang dia bersama dengan isterinya pada waktu malam. Dia bersama dengan isteri dia pada waktu malam. Besok pagi dia jumpa kawan dia nak buat letih. Sambil duduk kena teh semua, dia kata sakan aku semalam. Duduk aku nak dengar apa aku buat dengan bini aku. Dia tak tunjuk dia apa?
Dia just story saja. Tell the story. Dia cerita saja. Quran kata, Nabi kata manusia yang buruk, manusia yang bila dia berhubungan dengan isteri dia, esoknya dia cerita dekat orang apa yang mereka buat. Cerita pun tak boleh. Tuan-tuan bayangkan kalau buat. Maka sebab itu hubungan suami isteri di sebalik kamar, di sebalik terai tu, Quran kata nak buat apa buatlah. Mereka itu ladang bagi kamu, maka bercucuk tanamlah dan sebagainya. Di sebalik tamak, depan khalayak ramai, tak payah duk bergalak sangat. Gambar kalau kita nak tangkap pun, kita aja tengok. Pasal apa? Pasal manusia bila dia tengok dengan pandangan yang kita tak boleh nak kawal. Maka tak boleh. Tak boleh, Pasal itu bila kita nak tangkap dengan isteri kita, tangkap biasa-biasa ya. Dia duduk tepi kita duduk tepi cukup. Ini peluk mai sana apa semua. Tok Bilal pula dah 12 tahun duduk. Yang Tok Imam pergi tangkap gambar apa raya tak sangka peluk dia duk tengok kan dalam Facebook. Oh, dia tersian dia. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita tuntunkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ain ni, pandangan mata ain ni, dia punya kesan dia bukan pada orang yang tengok, tapi kepada orang yang ditengok. Pasal itu bila kita baca dalam Sahih Al-Bukhari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, kan? Satu tak boleh lah. Yang kedua, tuan-tuan, satu orang sahabat dia lalu, dia tengok satu orang sahabat lain duk mandi. Ini yang kita kata ain ni. Duk mandi. Bila dia tengok, dia ta'ajub. Dia kata, badan dia cantiknya, tegak, sadu, berketul, kan, bersih elok. Dia tengok, dia sebut macam tu. Pengsan kawan tu. Pengsan kawan tu. Ada satu orang sahabat saya, dia belajar di Pakistan. Badan dia gemuk. Pakistan tu kata, gemuk badan hang. Gemuk terus. Gemuk sungguh-sungguh. Lepas tu dia duk kata apa? Dia kata aku ni kena ain Pakistan tu lah. Kan? Ain ni ainun mata. Kan? Ain ni mata, sihir mata. Jadi laki-laki yang cerita lah hadis tadi ni dia jatuh pengsan. Jadi orang yang tengok tu semua jadi kelang kabut. Bawa pergi dekat Nabi ni nak berobat macam mana ni, dia ni kawan ni tengok dia pengsan. Pendekkan ceritalah. Nabi kata al-ainu haqqa. Pandangan mata ni dia memberi kesan. Ulama kata pasal apa Tuhan ni bila kita tengok satu-satu kita tak sebut zikir, terus jadi tak elok. Terus kena benda tak elok. Ain ni disebut oleh para ulama tentu sebab apa? Sebab Allah nak ajar, Allah nak tegur kita. Sebab apa? Pasal bila kita tengok sesuatu kita lupa dekat Allah, Allah nak tegur bahawa hendaklah bila kita tengok sesuatu kita balikkan. Pasal itu bila kita tengok satu-satu kita suka ke, tengok kata contoh anak kawan kita pergi tengok baby cantik ke, kita tengok bangunan apa ke cantik ke apa semua, kita jangan lupa Allah. Sebab bila kita lupa nanti dia tegur kita dengan cara yang keras. Itu disebut oleh ulama kan. Pasal itu kita sebut macam dia katalah Masya Allah. Sebab nanti kita pergi kebun kawan kita lah, kebun harum manis. Kita pergi kebun kita, dia kata berbuahlah kebun hang. Tahun depan mungkin mati terus semua. Mati terus. Kita masuk-masuk tengok kebun dia elok. Siapa bagi jadi elok? Dia ke Tuhan? Siapa yang bagi tumbuh tu? Dia ke Tuhan? Tuhan. Bila Tuhan bagi sebut Tuhan dulu. Ini masuk, dia kata berbuah elok buah hang. Tahun depan ain. Dia kata tahun ni tak jadi langsung. Sebut Subhanallah. Cantiklah, buah eloklah. Artinya apa? Apa-apa pun kita kait dan kita sandarkan kepada Allah.
Kita tak lupa yang memberi nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu dia kata bila hang masuk kebun hang ni, sebut masya-Allah, la quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Maksudnya tak akan subur kebun ni, tak akan jadi kebun ni, tak akan hebat kebun ni, tak akan berbuah kebun ni melainkan dengan izin Allah. Sebut, sandarkan. Tuan-tuan, dalam Quran Allah cerita apa? Dua sifat manusia. Manusia ni bila dia senang, bila dia kaya, dia kata dia pandai. Dia yang buat. Tapi bila dia tak jadi atau dia buat sesuatu tak kena ataupun jadi benda tak elok, dia kata apa? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Manusia ni bila dia senang, bila dia kaya, bila dia hebat, dia tak pernah teringat ke Tuhan. Tapi bila dia susah, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh faqadara alaihi rizqah. Bila Tuhan uji sikit, dia mula fayaqulu rabbi ahanan. Awaklah Tuhan buat naya kat aku, awaklah Tuhan layan aku dulu ni, awaklah Tuhan bagi aku malang sangat. Waktu dia senang, dia tak sandarkan pada Allah. Tapi bila susah, dia pandai pula salahkan Allah. Ini sifat manusia. Maka sebab itu dia kata, sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Sandarkan. Kita pun bila bercakap, kita cakap berlapik. Jangan cakap tinggi sangat. Dia kata, jadi hang tanam, orang lain tak jadi. Dia kata bukan apa. Yang tanam pun semua mengaji dengan saya. Saya ni tanam pun sambil lena ya. Amboi. Sambil lena ya tanam ni, tak jadi. Amboi. Kan? Dia tak masak sedap. Tak tahu pakai tauk lagu tu tapi dengan tangan hok mau. Amboi. Kan? Sembang tu tak jatuh langsung. Kan? Hebatlah. Kita kata orang lain masak tak mau nak jadi. Tak tahu saya pakai tauk-tauk lagu tu. Tapi kalau dengan orang pandai ni, dia kata tak ada barang pun sedap. Kita dengar-dengar tu macam nak kata qul masya Allah la quwwata illa billah. Lapik sikit taulah kata pandai lapik sikit kan. Ni orang makan-makan cirit habis ambil. Bukan tuan tak boleh buat macam pemilik kebun ni, esok dia bangkit masuk dalam kebun dia, cerah habis Tuhan pelingkup. Habis kesudahannya dia masuk kebun dia esok, habis jahanam habis. Kan? Dan dikatakan dia ni biasalah orang yang kaya ni, saudara dia kata, intarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tini khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan dalafa. Dia kata apa? Dia kata aku tahulah hang yang kaya ni, yang ada kebun besar ni, tengok aku ni lekeh. Pasal apa? Aqalla minka malan wa walada. Pasal aku ni reta pun tak banyak macam hang, anak pun tak ramai macam hang. Nampak? Tentu kita selalu sebut bahawa ujian yang berat bukan ujian kesusahan. Ujian yang besar bukan ujian kemiskinan. Ujian yang besar bukan ujian kesenangan, ujian kesusahan. Tapi yang bahayanya bila senang, bila kaya. Nampak? Sebab itu kita selalu rasa susah tu ujian. Betul lah ujian. Tapi sebenarnya senang tu lagi ujian. Sebab apa? Sebab bila diuji dengan kesenangan, akhirnya dia lupa. Macam kawan ni dia senang, dia tengok kawan tu, kawan dia, saudara dia tu, dia tak ada harta, dia pandang lekeh. Kawan ni pun bagi buah pun hebat juga. Dia kata tak apalah, Tuhan tak bagi kat aku macam dia bagi dekat hang. Hang dia bagi kebun lah, dia bagi zakat. Tapi tuan-tuan kena ingat tak? Bagi macam-macam ni bukan tanda Tuhan sayang. Macam kisah ni, menarik juga kisah ni. Tuhan bagi kebun dekat kawan tu, tak bagi kat kawan ni. Tapi sebenarnya Tuhan sayang si miskin ni.
Bukan si kaya tu. Pelik juga. Cara Tuhan sayang ni pelik tau. Betul tak? Cara Tuhan kasih, Tuhan sayang ni pelik. Pasal apa pelik? Bila kita sayang, kita akan bagi banyak. Macam anak kita, kita sayang, kita akan bagi segala-galanya, bagi mewah, bagi hebat lah. Pasal kita sayang. Tapi bila Tuhan sayang, dia buat macam ni lah. Yang dia sayang, dia bagi susah. Yang dia benci, dia bagi senang. Pasal itu bila Fatimah tanya dekat Rasulullah, pasal apa Nabi ni teruk sangat dia punya sakit? Pasal apa Nabi teruk sakit teruk? Nabi kata apa? Pasal dia Nabi lah dia sakit teruk. Pasal Nabi, pasal dia jadi Nabi tu dia sakit teruk. Asyaddul bala, orang yang paling berat ujian, orang yang paling teruk ujian, orang yang paling sakit, Nabi ya. Patutnya jadi Nabi ni paling senang, paling sehat, paling selamat, paling hebat, paling senang. Tapi bila kita baca, jadi Nabi paling susah, paling teruk, paling berat ujian. Beza no? Pasal itu kita tak boleh ukur kasih sayang Tuhan itu dengan kenikmatan, kesenangan ni. Tak benar orang yang kaya itu Tuhan sayang, orang yang susah tu Tuhan benci. Tak benar. Pasal banyak yang kita bacanya, yang Tuhan sayang ni kebanyakannya dia uji dengan kesusahan. Kan? Pasal itu dikatakan salaf, sahabat-sahabat Nabi bila mereka tak sakit, tak demam seminggu, mereka sedih seolah-olah Tuhan lupakan mereka. Pelik tak? Nampak? Kemudian dia kata tak apalah, Allah tak bagi senang di dunia. Ini tengok cara orang beriman fikir. Cara orang bertakwa ni dia tengok macam mana. Tuan-tuan jangan susah hati. Orang tanya berapa relung ada? Nak kata berapa relung ada kan? Bukan kata relung, apa jembar pun tak ada. Kan? Depa pun tak ada, jengkai pun tak ada. Teruklah. Boleh takkan jengkai pun tak ada. Tapi tak apa. Yang memujuk hati orang beriman, walaupun mungkin di dunia dia pakai kancil ke, kan, rumah dia rumah murah ke, yang memujuk dia apa dia? Yang duk menenangkan hati kita orang beriman ni apa? Pasal kita tahu tuan-tuan, kehidupan yang sebenar di akhirat esok. Allah kata dalam ayat ni, fa'asa, ini ayat memujuk. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Aku tak apa, aku tak rasa apalah Tuhan tak bagi aku kebun. Tapi dia kata fa'asa, mudah-mudahan rabbi, Tuhanku Allah, ayyutiyani khairan min jannatika, dia akan bagi kepada aku lebih baik daripada kebun yang hang ada ni. Hang beringat sama, tak apa hang senang dunia, hang hebat dunia, hang sombong, hang tak bersyukur, sedekah tak pernah langsung, dia ni tak pernah sedekah langsung. Dia kata tak apa, aku susah di dunia tak apa, Allah akan beri kepada aku kebun yang lebih baik. Di mana? Di dunia ke di akhirat? Di akhirat lah. Pasal itu orang beriman, minda dia sentiasa akhirat. Dia mungkin Tuhan tak bagi di dunia, fa'asa rabbi an yu'tiyani khaira, dia akan bagi lebih baik. Syurga semua lebih baik, kekal. Dan dia bagi kawan tu beringat, dia nasihat lagi, dia tak putus asa. Dia kata apa? Aku tak bimbang diri aku, pasal aku tak boleh di dunia, aku akan dapat di akhirat. Janji aku beriman, tapi hang aku susah hati. Aku susah hati untuk hang, pasal apa? Aku bimbang Allah akan menurunkan bala dan bencana daripada langit, dan dia akan menjadikan kebun hang kering kontang, licin tandus, dan ditelan bumi, dan hang tak boleh carilah kebun hang. Ingat, akhirnya tuan-tuan jadi sungguh. Pasal apa? Pasal kawan ni dah peringat dekat dia, dah ingatkan dia macam kawan kita. Dia kata baik hang bagi, baik hang sedekah, nanti Tuhan tambah. Dia ingkar, dia enggan, dia degil, dia sombong, dia sayang.
Kawan ni kata, aku tak dapat di dunia, aku dapat di akhirat. Tapi kalau hang duk sombong, duk kedekut, duk buat perangai lagu ni, Tuhan nanti turun balak daripada langit, telan hang punya kebun, habis hang pun tak ada apa, lingkup di dunia, lagi jahanam di akhirat. Dan itulah kesudahan yang berlaku kepada pemilik kebun ni. Esoknya, kesudahan dia, esoknya dia mangkit nak pi kutip buah anggur, esoknya dia duk berangan-angan nak kutip buah tamar. Pasal itu tuan-tuan, kalau ada apa sedekah kat tok guru, hantar kat tok guru, bagi kat tok guru dulu, bagi kat masjid, kan, tanam apa-apa, buah pertama, buah sulung, hantar sedekah kat orang, sedekah pula kat orang-orang yang bertakwa, kat tok imam, tok guru, kan. Faham tak? Jangan sampai tok guru doa, ya Allah, tenggelamkan. Kawan ni dia duk sombong, dia tak mau sedekah, dia suruh dia nak pergi kutip, dia nak pergi kutip buah dia. Dia mangkit-mangkit, tak ada kebun dia. Quran cerita tak ada, dia cari tak ada, hilang. Kebun ni hok besar, hok sakan tu tak ada. Nampak tuan-tuan, kesudahan. Manakala yang saudara dia ini mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Sangat berbeza kesudahan mereka. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Yang ni yang kita kata baca Al-Quran sebagai iktibar, panduan pengajaran. Yang baik dijadikan ikutan, yang buruk macam pemilik dua kebun ni kita jadikan sebagai sempadan, kita jangan ikutlah. Mudah-mudahan adalah sikit manfaat, kita boleh balik amalan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah rahmat kita dan Allah jaga kita daripada menjadi seperti pemilik dua kebun ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.